Pendidikan prasekolah adalah pendidikan terawal yang diterima oleh kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Perkembangan kanak-kanak pada masa ini berada pada tahap kritikal dan membangun dengan pesat sekali, meliputi aspek perkembangan fizikal, mental, intelek, emosi, rohani dan sosial. Konsep pendidikan ini adalah di mana ianya merupakan satu seni melaksanakan proses kerja yang terancang dan dilaksanakan secara sistematik, teratur dan mempunyai garis panduan tertentu. Cara pengurusan sesebuah pusat itu akan dapat menentukan kejayaan atau kegagalan di dalam sebuah organisasi tersebut serta membantu mengatasi perbezaan. Oleh itu, sebuah pusat pendidikan awal kanak-kanak yang telah dilawati di Batu Pahat iaitu Tadika Al-Baghdadi sekarang telah memberi kerjasama dalam melaksanakan kerja lapangan bagi kursus pengurusan pusat pendidikan awal kanak-kanak. Pengurusan ruang. Tadika Al-Baghdadi telah merancang ruang pembelajaran yang dibuat dengan teliti dan perancangan yang rapi. Segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di ruang pembelajaran dan persekitaran prasekolah telah diberi perhatian yang lebih mendalam. Kesemua ruang pembelajaran di dalam ataupun di luar disesuaikan dengan tujuan dan objektif yang ditetapkan. Keadaan ini melambangkan keperluan pengajaran tadika tersebut. Pembelajaran tersebut bersih, tidak terlalu sempit oleh pelbagai perabot, pencahayaan yang cukup, pengudaran yang juga baik. Aspek ini adalah sangat penting bagi memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya aspek ini tidak boleh diambil kira, ia akan mendatangkan ketidakselesaan kepada guru dan kanak-kanak. Secara tidak langsung, objektif pembelajaran tidak akan dapat dicapai. Ruang yang pertama iaitu ruang belajar. Ruang ini merupakan ruang utama di Tadika Al-Baghdadi di mana sesi PNP dijalankan. Ruang belajar yang disediakan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran murid dalam berkomunikasi, mengembangkan kemahiran membaca dan menulis mereka serta membina keyakinan diri. Seterusnya adalah ruang membaca di mana ruang ini dapat digunakan oleh kanak-kanak untuk mengisi masa lapang dengan membaca walau hanya sekejap. Ruang ini berada di dalam bilik yang berlainan dan senyap supaya kanak-kanak dapat menumpukan perhatian tanpa gangguan. Sifat rajin membaca juga dapat dipupuk di dalam diri kanak-kanak dan dapat menambah ilmu pengetahuan mereka. Seterusnya adalah ruang makan. Ruang makan juga merupakan ruang yang memainkan peranan yang besar kerana ruang ini digunakan untuk keperluan asas kanak-kanak untuk makan dengan selesa. Tadika Al-Baghdadi menyediakan ruang makan ini di ruang tingkat atas. Ia membolehkan murid makan di tempat yang disediakan dan membimbing mereka cara menghidang makanan dan minuman serta mengemas ruang makan. Seterusnya, ruang bilik air yang berfungsi untuk memberi keselesaan kepada kanak-kanak. Di samping memudahkan pembantu guru tadika menguruskan kanak-kanak, kemudahan pengurusan ruang ini dapat melatih murid mengamalkan kebersihan diri dengan betul dan belajar menggunakan air secara berhemah. Ruang bilik air yang disediakan oleh pihak Tadika Al-Baghdadi ini amat bersih dan juga lengkap, manakala langkahnya juga sentiasa bersih dan kering. Bahan-bahan seperti pencuci tandas dan siki dalam ruangan ini kelihatan berkeadaan bersih. Begitu juga dengan saliran air yang berlaku, manakala bahan seperti pencuci tangan, sabun dan tolak tangan juga disediakan dengan baik. Mereka juga menyediakan ruang bagi kanak-kanak membuka seluar untuk ke tandas agar tidak berlaku pertukaran seluar dengan kanak-kanak yang lain. Akhir sekali adalah pengurusan ruang bermain yang membolehkan kanak-kanak terlibat dan melakukan aktiviti fizikal yang juga dapat dijadikan tempat rekreasi, pusat pemerhatian dan penerokaan serta kawasan bagi menjalinkan hubungan sosial di mana Tadika Al-Baghdadi menyediakannya untuk membolehkan kanak-kanak menjalankan aktiviti sendiri, berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan-rakan dengan lebih mesra. Mereka juga akan dapat mengalami satu suasana yang seperti berada di rumah serta ianya dapat melahirkan emosi, minat dan bakat mereka. Dari ruang bermain ini juga mereka dapat melakukan watak serta berdasarkan pengalaman lalu memupuk nilai murni dalam diri mereka dan secara langsung dapat melahirkan semangat perpaduan di antara kaum. Mereka juga dapat menggunakan ruang permainan ini dengan berkesan sebagai ruang yang memaksimalkan peluang pembelajaran mereka. Susun atau perabot.
peralatan dan alat bantu mengajar agak berbeza dari bilik KBSR dan KBSM. Susunan meja secara berkelompok di Tadika Al-Baghdadi amat sesuai digunakan di dalam kelas bagi mengembangkan kemahiran berkomunikasi kanak-kanak. Pengurusan bilik darjah perlu mempunyai ruang seketan, iaitu aktiviti wajib setiap pagi di mana kanak-kanak akan berkumpul bersama guru dan menjalankan sesi perbualan atau aktiviti. Di ruangan ini, sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan sebelum tugasan diberikan kepada murid-murid. Dalam bilik darjah di Tadika Al-Baghdadi ini juga, ruangan inilah yang banyak digunakan. Ia mempunyai sudut-sudut atau ruang yang mengembangkan potensi kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun. Dari segi perkembangan fizikal, kognitif, sosial emosi dan juga bahasa. Kedua adalah pengurusan sumber. Pengurusan sumber Tadika Al-Baghdadi ini memperincikan daripada beberapa pengurusan yang di antaranya pengurusan sumber manusia iaitu tingkah laku kanak-kanak, pengurusan bahan dan alat serta pengurusan rekod pentadbiran, kewangan, inventory, rekod perkembangan dan peribadi kanak-kanak. Pengurusan sumber manusia melibatkan proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan usaha guru-guru dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Oleh itu, guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspek-aspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran pembelajaran, pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Menurut pengurus Tadika Al-Baghdadi, tingkah laku kanak-kanak ini terbahagi kepada dua, iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Tingkah laku positif terbahagi kepada 4: sikap ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan juga tak cergas. Manakala tingkah laku negatif pula terbahagi kepada 3, iaitu tingkah laku destruktif, tingkah laku destruktif dan juga sikap bergantung. Oleh demikian, mereka telah mengambil beberapa langkah yang teratur sistematik bagi menghasilkan perubahan yang spesifik bagi tingkah laku yang tidak ini. Antaranya adalah dengan menentukan strategi, merasakan strategi yang dipilih, memastikan matlamat tercapai, mengenal pasti matlamat yang dikehendaki, mengaplikasikan teknik pembelajaran dan teknik psikologi yang sudah dikaji bagi mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku yang dikehendaki. Sebagai contoh, guru di Tadika Al-Baghdadi telah menggunakan satu model disiplin tegar bagi mengurus tingkah laku kanak-kanak ini dengan apabila kanak-kanak melanggar peraturan, namanya akan dipaparkan pada papan kenyataan dan guru akan memanggil ibu bapa mereka ke sekolah jika kekerapan masalah sering berlaku. Namun, bagi kanak-kanak yang baik pula akan diberi ganjaran yang baik setelah dapat mencapai tahap tingkah laku yang sangat baik di sekolah. Pengurus Tadika Al-Baghdadi memberi penjelasan kemahiran memilih peralatan dan bahan-bahan yang digunakan di Tadika. Bahan-bahan yang dipilih mestilah berkualiti, dipandang menarik, sedap disentuh atau dipegang serta juga teguh. Bahan-bahan perlu juga memenuhi keperluan dan minat kanak-kanak. Keselamatan alat-alat tersebut perlu difikirkan kerana kanak-kanak berinteraksi dengan alat-alat sebagaimana juga mereka berinteraksi dengan guru-guru dan juga rakan sebaya. Oleh itu, bahan-bahan pembelajaran perlu juga selamat digunakan, iaitu ia tidak bertoksik, ianya bersih dan memiliki tarikan deria seperti warna, tekstur dan bau yang menarik. Kelengkapan-kelengkapan di Tadika perlu menyokong aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Berbanding dengan plastik dan besi iaitu metal, adalah lebih baik menggunakan perabot dan kelengkapan daripada kayu ataupun fiberglass. Bangku-bangku dan kerusi perlu sesuai dengan saiz kanak-kanak. Meja yang terlalu besar dan memakan ramai kanak-kanak tidak menggalakkan pembelajaran. Pengurusan sumber terakhir adalah pengurusan rekod pentadbiran, kewangan, inventory, rekod perkembangan dan peribadi kanak-kanak. Pengurusan ini perlu dijalankan secara sistematik supaya Tadika dapat beroperasi dengan lancar, tersusun dan profesional. Antara perkara penting yang perlu ditekankan menurut pengurus Tadika Al-Baghdadi ialah bagaimana menyedia dan mengurus rekod-rekod tersebut. Rekod ini bertindak sebagai sumber maklumat dan rujukan yang akan menjadi asas kepada perancangan di Tadika. Tadika Al-Baghdadi juga akan menyimpan segala maklumat di atas talian dan rekod yang boleh dicapai dan dicetak apabila mendapat keperluan. Segala maklumat dan rekod yang difailkan melakukan kesesuaian dan disimpan di satu tempat yang sesuai dan mudah dicari. Ya, pengurusan pemakanan dan keselamatan. Peraturan dan prosedur dalam penyediaan dan pengalihan makanan kanak-kanak di Tadika Al-Baghdadi ini amat dipatuhi dan dititik beratkan demi mencapai matlamat tersebut. Tadika telah peruntukkan bagi pemberian makanan seimbang adalah sebanyak RM3 seorang kanak-kanak bagi setiap hari persekolahan. Sebelum itu,
Sehubungan itu, jumlah peruntukan berkenaan digunakan oleh guru dan penolong guru bagi pembelian makanan harian utama di samping pembelian makanan berkhasiat tambahan yang diperlukan bagi pertumbuhan serta perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Mereka juga menguruskan pembelian makanan berkhasiat tambahan seperti susu, biji ris, sayur-sayuran dan buah-buahan segar yang disukai dan diperlukan oleh kanak-kanak. Dalam pengurusan pembelian makanan kanak-kanak pula, kadang mestilah tidak melebihi daripada yang ditetapkan bagi seorang kanak-kanak sehari untuk menyediakan makanan kanak-kanak sebanyak 3 kali sehari, iaitu semasa sarapan pagi, makan tengah hari dan minum petang untuk kelas sesi petang. Pemberian makanan adalah pada pukul 10 hingga 10.30 pagi, 10 hingga 10.30 pagi dan pada pukul 12 hingga 12.30 hari, manakala sesi petang pula pada 3.30 hingga 4 petang. Menu juga hendaklah bersesuaian dengan piramid pemakanan seimbang seperti yang telah disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi penyediaan dan pemberian makanan pula, penolong guru tadika hendaklah menyediakan dan memasak makanan dan menghidangkan kepada kanak-kanak. Guru tersebut juga perlu bertanggungjawab dalam memastikan kebersihan dan proses penyediaan dan pengendalian pemberian makanan kepada kanak-kanak dengan mementingkan kebersihan makanan dan menguasai segala peraturan kebersihan untuk umum tamu sekali semasa menyediakan dan menghidangkan makanan kepada kanak-kanak untuk mengelakkan keracunan makanan dan penyakit-penyakit berjangkit serta diwajibkan untuk mengambil suntikan vaksin typhoid pada setiap 3 tahun sekali. Jika Abadi juga menyediakan jadual pemakanan harian bagi memudahkan urusan pengurusan makanan dan makanan yang disenaraikan juga adalah yang seimbang. Mereka juga menyelaraskan dan menyeragamkan urusan pembelian, penyediaan dan pengendalian pemberian makanan dengan mengikuti garis panduan pemakanan yang telah disediakan. Urusan ruang dapur di tadika juga merupakan kawasan larangan bagi murid-murid. Kawasan ini merupakan kawasan larangan kerana kalau boleh berlaku kemudahan api seperti dapur gas dan alat seperti pisau. Oleh itu, dapur telah diletakkan di bahagian belakang bilik darjah agar kanak-kanak tidak ke kawasan dapur dan mengganggu kerja pembantu guru menjalankan tugas. Ciri-ciri keselamatan yang perlu ada di ruang dapur dan penyediaan makanan perlu dititik beratkan seperti ruang dapur hendaklah mempunyai pintu yang tidak boleh mudah dibuka dan dimasuki oleh kanak-kanak. Segala alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih. Hendaklah tempat penyediaan makanan hendaklah sentiasa bersih. Dapur hendaklah berpisah daripada bilik-bilik darjah atau kawasan yang diasingkan untuk aktiviti-aktiviti kanak-kanak dan tempat penyimpanan bahan-bahan makanan mestilah sentiasa bersih dan selamat. Paling penting adalah kanak-kanak dilarang masuk ke ruang dapur pada setiap masa. Sistem perlindungan yang adil diberikan kepada kanak-kanak supaya dapat memenuhi tuntutan, keperluan ketenteraman, kedamaian, perlindungan, bebas dari rasa resah, bebas dari rasa ketakutan yang semuanya merupakan aspek keselamatan. Ketiadaan keselamatan ini akan dapat menimbulkan satu keadaan yang membahayakan kepada semua kanak-kanak dan guru. Pelbagai aspek yang diambil kira untuk memastikan keselamatan kanak-kanak seperti reka bentuk bangunan, reka bentuk infrastruktur dan begitu juga tentang reka bentuk perabot serta kemudahan dalam bangunan di mana ini juga mempunyai kaitan dengan keselamatan. Keselamatan ini sangat penting bagi kelas di tadika supaya guru dan kanak-kanak dapat menjalankan aktiviti dan rutin kelas dengan rasa bebas, rasa selesa dan juga selamat. Ia dapat membantu menyuburkan nilai keutamakan keselamatan di kalangan kanak-kanak. Apabila semua langkah keselamatan ini dipatuhi, ia dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan yang tidak diduga, mengelakkan serangan penyakit dan juga kematian. Ruang pembelajaran juga dititik beratkan keselamatannya agar segala pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar dan juga selamat. Perkara pertama yang saya lihat dalam kelas tadika Abadadi ialah mempunyai pengudaraan dan pencahayaan yang baik. Sumber pencahayaan dan udara perlulah mencukupi untuk pembelajaran, pengedaran makanan dan menjalankan aktiviti yang lain. Setiap tingkat dan pintu telah dipasang dengan jeriji besi untuk keselamatan kanak-kanak. Terdapat juga satu kipas ini dan 2 lampu untuk membantu mendinginkan dan menerangkan kelas tersebut dari bahan panas dan juga gelap. Perabot di kelas tersebut juga adalah selamat untuk kanak-kanak dan dibuat daripada bahan yang sesuai dengan kanak-kanak. Tidak mempunyai bucu yang tajam dan sesuai dengan saiz mereka. Saiz dan reka bentuk perabot yang tidak ergonomik akan menyebabkan ketidakselesaan kepada kanak-kanak. Alat pemadam api mudah alih juga disediakan dan digantung pada dinding dengan ketinggian 1 meter paras dari lantai. Alat pemadam ini juga berada dalam keadaan yang baik dan pihak tadika tersebut membuat penyelenggaraan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Latihan cara menggunakan alat pemadam api ini juga telah diberikan kepada semua guru di tadika tersebut dan latihan kebakaran juga dibuat 2 tahun sekali bersama kanak-kanak dengan mengikut plan kebakaran yang telah diberi kepada tadika tersebut. Tadika Abadadi juga memasang kamera litar tertutup CCTV bagi memudahkan
pemantauan untuk mengesan sebarang kes kecuaian dan penderaan terhadap kanak-kanak di premis mereka. Dengan adanya CCTV ini juga, ia dapat membantu pihak berwajib mengenapasi sebarang kejadian yang tidak diingini, membabitkan kanak-kanak dengan merujuk kenaan sebagai antara bahan bukti. Jadi, secara keseluruhannya, perusahaan tadika perlu memberincikan aspek utama dalam pengurusan ruang, sumber, pemakanan dan juga keselamatan bagi melaksanakan proses kerja yang terancang dan dilaksanakan secara sistematik, teratur dan juga mempunyai garis panduan tertentu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.